Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Kita sambung perbincangan kita. Masih lagi berkenaan dengan pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Pada minggu yang lalu kita telah bincang pendapat Maulana Abdul Hamid Al-Farahi yang menegaskan bahawa Al-Quran itu telah pun terkumpul dalam bentuk mushaf sebelum daripada Nabi SAW wafat. Dan usaha-usaha yang telah dibuat oleh Abu Bakar dan juga Sayyidina Uthman dalam pengumpulan Al-Quran itu adalah untuk menambah baik ataupun memastikan bahawa mushaf-mushaf yang disalin di zaman mereka itu adalah mushaf yang bertepatan dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi perkataan yang menjadi asas kepada Imam Farahi dalam menyatakan bahawa Al-Quran itu telah terkumpul, iaitu Allah SWT telah menyebut inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Mana Allah SWT telah memberi jaminan untuk mengumpulkan Al-Quran, yang ini setelah mana diwahyukan kemudian dibaca oleh Nabi, dan Nabi mesti ikut bacaannya, dan jaminan Allah SWT juga untuk menafsirkan. Jadi Nabi SAW semua terima bahawa telah wafat dalam keadaan telah membaca Al-Quran dan telah menghuraikan makna Al-Quran kepada para sahabat, dan semua itu setelah daripada pengumpulan Al-Quran. Jadi dia bermula daripada wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi, kemudian Nabi mengumpulkannya itu, kemudian Nabi SAW baca sekali lagi kepada para sahabat, dan seterusnya Nabi SAW menghuraikan. Maka sebab itulah Imam Farahi menyatakan bahawa Al-Quran sememangnya telah terkumpul sejak daripada zaman Nabi SAW. Jadi dalam nota kita muka surat 262 ni, kata kunci dalam ayat-ayat yang dipetik di atas, yang ni ayat-ayat daripada surah Al-Qiyamah, yang bermula daripada ayat yang ke-17, ialah perkataan jamak yang diterjemahkan sebagai mengumpulkan. Jadi menurut Al-Farahi, ia bermaksud menyatukan dalam satu keseluruhan yang bersatu. Maknanya ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW itu sedikit demi sedikit, dan sebelum daripada Nabi SAW telah wafat, sebelum daripada Nabi wafat, maka Al-Quran tadi terkumpul dengan lengkap dalam satu mushaf. Jadi semua bahagian Al-Quran yang diturunkan dalam pelbagai situasi, pada pelbagai peristiwa dalam kehidupan Nabi SAW itu, maka semua telah dikumpulkan. Mana Allah Ta'ala sendiri telah menetapkan ayat ni duduk mana, duduk dalam surah mana, walaupun pada peringkat penurunannya itu berbeza-beza. Tetapi bila mari jaminan Allah SWT untuk jamak mengumpulkan Al-Quran, maka tentu sekali ia terletak pada tempat-tempatnya seperti mana yang telah kita baca sekarang ni. Jadi bila kata jamak, inna alaina jam'ahu,
menjadi kewajipan kepada kami untuk mengumpulkannya, maka itu tentu sekali merujuk kepada tertib susunan Al-Quran secara tauqifi. Jadi telah diberitahu oleh Allah SWT kepada Nabi. Menurut Al-Farahi, ayat-ayat tersebut menyatakan bahawa Allah SWT sendiri akan mengumpulkan seluruh Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Mana ayat itu sendiri? Allah SWT memberi jaminan untuk mengumpulkan seluruh Al-Quran dan disusun dalam urutan yang baharu. Ayat ni, urutan yang baharu ni mana urutan mushaf seperti yang kita baca. Bukan kata urutan dari segi nuzuli. Kalau mengikut nuzuli, dia akan turun, dia akan mari mula-mula Iqra, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, surah Fatihah, surah Wadduha dan seterusnya lah. Tetapi yang dibaca kepada kita, yang dibaca oleh Nabi SAW kepada para sahabat, seperti mana kita tengok sekarang ni, itu adalah tertib tauqifi yang telah diberi jaminan oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT sendiri akan mengumpulkannya, mana jaminan dia, dan disusun dalam urutan yang baru setelah wahyunya selesai. Kemudian Allah membacakan kepadanya Al-Quran yang tersusun. Ini dari awal hingga akhir. Apabila Allah SWT telah membacakan Al-Quran dalam bentuk dan urutan terakhir ini, Rasulullah SAW akan terikat mengikut bacaan baru. Maknanya bila Nabi SAW nak baca dalam semaya, maka Nabi SAW akan baca mengikut tertib ni. Bila Nabi Qiyamul Lail, Nabi baca dalam Quran surah demi surah ni, Nabi SAW baca mengikut tertib ni. Tertib yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi Nabi terikat dengan bacaan baru dan akan diminta untuk meninggalkan bacaan sebelumnya. Maknanya tertib sebelum daripada ni tak bakal dah. Maka sebab itulah hikmah ada urdah ataupun mu'aradah dibaca kepada Nabi oleh Jibril. Jibril baca kepada Nabi, Nabi baca kepada Jibril, mengikut tertib terbaharu ni lah. Semasa bacaan akhir ini, jika penjelasan tentang mana-mana bahagian teks diperlukan, ia juga akan disediakan. Maknanya jika perlu kepada huraian, maka huraian itu akan dijelaskan oleh Allah SWT kepada Nabi. Murid beliau, yakni Maulana Amin Islahi, menyatakan bahawa perkataan jamak adalah satu yang menyeluruh. Maksudnya satu kalimah yang begitu komprehensif. Maknanya perkataan jamak ni dia luas. Jadi kalau mengikut tafsir biasa, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, itu dengan makna kamilah yang mengumpulkan Al-Quran dalam diri kamu, dalam dada kamu. Itu dikira tafsirnya kepada salah satu aspek sahaja. Jadi Maulana Islahi dia kata perkataan jamak adalah satu perkataan yang menyeluruh, dia lengkap. Apa maksud dia? Ia bermaksud pemeliharaan dalam hati Rasulullah SAW dan juga menyatukan semua bahagian Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu ada dalam dada Nabi. Kemudian Nabi SAW akan mengarahkan sahabat supaya Al-Quran itu disalin dalam mushaf. Akan diletak dalam lembaran-lembaran, dan lembaran ni dia ada peti dia yang terletak di tiar. Dia panggil tiar Ustuanatul Masahif. Ada dia panggil tiar mushaf. Maknanya para sahabat ni, bila mana dia nak mengetahui manakah ayat diturunkan terbaru, maka dia akan pergi tengoklah mushaf tu yang ada di tiar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua di sini.
jamak dengan erti pemeliharaan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua bahagian Al-Quran itu disatukan. Tidak kata berselera. Ada di batu sikit, pelepah tamar sikit, di tulai belikat kambing sikit. Tidak. Dia sudah ada dah pada helai-helai kertas dan juga kulit-kulit yang dibuat untuk mencatat. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus menerima bimbingan mengenai penempatan ayat-ayat yang diturunkan dalam pelbagai surah. Jadi bila kata inna alaina jam'ahu wa qur'anah, maknanya kami memberi jaminan Al-Quran itu terkumpul dan kamu dapat baca. Yang ini mengikut tertib mushaf. Maknanya jaminan daripada Allah Ta'ala, iaitu Nabi diberi bimbingan untuk mengetahui ayat-ayat ni setelah mana ia diturunkan, di manakah tempat dia dalam surah masing-masing. Natijahnya, baginda akan mengarahkan para penulis untuk memasukkan ayat-ayat ini di tempat tertentu mereka. Di tempat tertentu. Buat mereka tu di tempat tertentu. Masuk ayat ini di tempat tertentu. Mana tempat dia tu? Mana tempat tertentu dalam surah. Mereka tentu saja mematuhi arah ini dengan tekun dan teliti. Mana sahabat bila mereka melaksanakan tanggungjawab menulis wahyu ni, mereka akan pastikan bahawa kedudukan ayat tu mesti tepat pada tempatnya dalam surah masing-masing. Jaminan selanjutnya yang diberikan oleh Allah SWT adalah bahawa pada setiap Ramadan Rasulullah SAW akan membacakan Al-Quran yang diturunkan sehingga masa itu maknanya sehingga pada ayat yang terakhir itu turun bila. Jadi Nabi SAW akan membacakan Al-Quran kepada Jibril untuk menjaga dan mengukuhkan hafazan di samping di samping untuk mengemaskini tertib ayat-ayat. Nak letak mana? Terbukti daripada pelbagai riwayat bahawa pada Ramadan terakhir Rasulullah SAW bacaan ini berlaku 2 kali. Dia panggil dalam istilah dia al-urdah al-akhirah. Al-urdah al-akhirah. Jadi perkataan Qur'anah menunjukkan kepada bacaan ini. Maknanya inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah tu menunjukkan kepada bacaan ini. Maknanya jaminan Allah Ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'anah tu, maknanya Nabi SAW akan baca di hadapan Jibril, Jibril akan baca di hadapan Nabi. Jadi pada tahun Nabi wafat tu 2 kali. Jadi sebab itulah inna alaina jam'ahu wa qur'anah itu menunjukkan bahawa Nabi SAW wafat dalam keadaan Al-Quran itu telah lengkap, tersusun. Masing-masing ayat tu berada pada tempatnya. Surah tu disusun mengikut tertib seperti mana kita baca sekarang ni. Kalau Ramadan terakhir itu, maknanya Akad. Kalau akhir terakhir itu bila? Mana? Tidak dalam hajatul wada. Apa ayat tu? Al-yawma akmaltu lakum. Ayat surah Baqarah. Dia gini, secara keseluruhan tu lengkap dah. Cuma ada selesa 2 ayat tu ada arahnya suruh masuk situ, masuk sini. Boleh jadi ayat Maidah 3 tu, al-yawma akmaltu lakum tu, kalau mengikut orang ramai-ramainya, dia kira ayat tu turun dalam keadaan al-yawma akmaltu lakum tu tak lengkap, tak ada lagi. Maknanya wa antastaqsimu bil azlam zalikum fisq al-yawma isal ladzina kafaru min dinikum tu. Al-yawma akmaltu lakum tu dia turun pada ketika hajatul wada. Satu saja. Satu saja. Sebab
ayat tu dia macam jumlah muqtaridah, ayat selingnya. Dah. Jadi ayat tu sahaja turun situ. Takkanlah pada waktu hajatul wada' tu Nabi baru nak baca ayat hurimat alaikum tu, masalah bangkai tu. Ataupun ada pendapat kalau mengikut Maulana Inayatullah, dia kata ada riwayat tu, walaupun riwayat Bukhari, dia berlaku waham. Maknanya ayat hurimat alaikum tu dia bukan baru turun di Mekah hajatul wada' tu, tidak, dia turun lama dah. Turun sebelum pada tu lagi. Cuma Nabi pergi baca ayat tu pada hari tersebut. Jadi seolah-olah sahabat ni dia rasa hak tu baru turun. Sebab ada kata aku lebih mengetahui mana ayat tu diturunkan. Itu ada satu riwayat kata-kata Sayyidina Umar. Satu lagi tu kata-kata Sayyidina Ali. Tapi hak lebih sedapnya kita boleh kata ayat tu dia turun separuh dulu. Bila turun di hajatul wada' tu barulah Nabi diarahkan masuk situ. Cuma baca urdah akhirah tu hak terakhir tu bila? Satu boleh puasa. Tak? Boleh puasa maknanya sebelum Nabi pergi haji. Takut lepas daripada tu, sebab daripada hajatul wada' tu Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Ada berapa bulan? Berapa hari dia ada? Berapa hari tak ingat dah. 80 hari lebih. Lebih. Bulan Muharram Safar. Muharram Safar Rabiul Awal. Dekat 80 hari lah. Zulhijjah lagi balik tu tak? Zulhijjah tu dalam 20 hari. 18 tu di Ghadir Khum. Tak? Perjalanan tu lebih kurang 10 hari. 10 hari perjalanan. Maknanya mungkin dalam tempoh tu. Hak terakhir tu. Urdah akhirah. Betul-betul hak akhir tu. Pak kata ayat dari surah Al-Baqarah yang terakhir. Wattaqu tu. Waktu tu mana? Tu di Madinah kan? Madinah tu. Jadi mungkin waktu tu masuk kemudian. Dia riwayat tentang ayat terakhir turun, bila dia turun, dia macam ayat sebab nuzul juga. Dia macam riwayat sebab nuzul jugalah. Maknanya apa? Sahabat kata peristiwa ni berlaku maka turun ayat ni. Jadi seolah-olah perawi faham ayat tu baru turun, padahal turun dah ayat tu, cuma ayat peristiwa ni ada kaitan dengan ayat ni. Jadi mungkin sahabat tu dia ingat pada masa dibacakan ayat tu baru turun, padahal turun lama dah. Maka dia kata ayat ni turun pada sikit-sikit waktu. Berkenaan dengan riwayat urdah al-akhirah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Jibril kana yu'ariduni bil Quran kulla sanah wa innahu aradani al-am marratain wa la urahu illa hadara ajali. Sesungguhnya Jibril selalu menyemak bacaan Al-Quran aku setiap tahun. Kemudian pada tahun ini beliau menyemak bacaanku sebanyak 2 kali. Aku tak melihat hal itu selain sebagai isyarat tentang kematianku sungguh semakin dekat. Riwayat Bukhari secara ta'liq. Maknanya hak ini tidak bersanad lah. Dia dah ada terjematul ba'. Cuma riwayat dalam terjematul ba' ni Imam Bukhari tidak akan letak riwayat yang dhaif. Itulah dia punya cerita tu. Cerita pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Lepas tu nak detail tu cari audio Maulana lah. Kemudian pembahagian surah. Pada zaman para sahabat, surah-surah dibahagikan kepada 4. Surah As-Sab'ut Tiwal, iaitu surah-surah yang terpanjang. Yang kedua surah Al-Mi'in, iaitu surah yang mengandungi 100 ayat atau lebih sedikit. Yang ketiga surah-surah Al-Mathani, iaitu surah yang ayatnya tidak kurang daripada 100 ayat, dan surah Al-Mufassal.
Jadi berkenaan dengan surah dibahagikan kepada 4 ni, dia ada riwayat. Hadis yang diriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu makana Taurat as-sab'a wa utitu makana az-Zabur al-mi'in wa utitu makana al-Injil al-mathani wa fuddiltu bil mufassal." Aku diberikan as-sab'un tiwal sebagai ganti kepada Taurat. Aku juga diberikan al-mi'in sebagai ganti kepada Zabur. Aku juga diberikan al-mathani sebagai ganti kepada Injil, dan aku dilebihkan dengan diberikan al-mufassal. Maknanya asah dibahagikan kepada 4 ni berdasar kepada riwayat ni lah. Maknanya 7. Ada 7 surah. 7 surah yang terpanjang. Maknanya Baqarah, ni Ashabut Tiwal, Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, An'am, Anfal dan Taubah. Al-Araf Panjang. Oh, tinggal tu. Ni Al-Anfal tu orang bila sekali dengan Taubah. Dia bila sekali dengan Taubah. Tinggal Al-Araf ni. Dia kira apa, tak ada basmalah ke. Kemudian Al-Mi'in. Al-Mi'in ni yang jelasnya surah Mi'in bermula dengan di mana berakhirnya Ashabul Tiwal. Itu bermula dengan surah Yunus. Persoalannya di mana ia berakhir dan di mana bermulanya surah Al-Mathani. Menurut Syekh Sa'id Hawa, dalam kitab dia tu Al-Asas, penetapan ini boleh dilihat kepada 2 indikator yang menunjukkan bahawa ia berakhir dengan surah Al-Qasas. Maknanya Al-Mi'in ni dia berakhir dengan surah Al-Mathani tu. Surah Al-Mathani dia berakhir dengan Qasas. Maknanya bermula dengan surah Yunus dah. Surah Yunus ni siapa mana? Al-Mi'in tu di siapa mana? Jadi tepat berakhirnya Mi'in berarti tepat bermulanya Mathani. Jadi Mathani itu mana bermula, dia kena nanti tengok bermulanya, berakhirnya Mi'in. Jadi ada 2 indikator untuk kita menentukan permulaan bagi Mathani, pengakhiran kepada Al-Mi'in. Pertama, surah Al-Qasas, An-Namli dan Asy-Syu'ara dapat dikelompokkan kepada satu kumpulan kerana melihat kepada permulaannya. Mana surah yang ada apa? Ta ni. Ta, Sin, Mim. Surah Qasas, An-Namli, Syu'ara. Surah Syu'ara dulu. Terbalik tu. Syu'ara, An-Namli, Al-Qasas. Terbalik tu. Jadi hal ini bermula dengan ta depan dia. Ta, Sin, Mim. Ataupun ta, kalau An-Namli tu ta, Sin saja. Jadi hal ini dia duduk satu kumpulan. Mana tak boleh pecah. Yang kedua, surah Al-Ankabut, surah Rum, surah Luqman dan Sajdah pula membentuk satu kumpulan yang tersendiri. Kerana dilihat permulaannya dengan Alif Lam Mim dan ia tergolong dalam Al-Mathani. Maknanya surah Al-Mi'in yang bermula dengan Yunus tu, dia berakhir dengan Al-Qasas. Sebab Al-Qasas tu dia sudah membentuk satu kumpulan yang lain. Dia bersama dengan Syu'ara, An-Namli, Al-Qasas. Kemudian lepas Al-Qasas, surah Al-Ankabut, situ bermula dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tu dia panggil Alif Lam Mim Makkiyah. Alif Lam Mim Hasiban Nas Al-Ankabut Makkiyah. Alif Lam Mim Rum Makkiyah juga. Alif Lam Mim Sajdah Makkiyah belaka. Tapi kalau Alif Lam Mim
Baqarah, Ali Imran, itu Alif Lam Mim Madaniyah. Kemudian surah Al-Masani, surah yang ayatnya tidak kurang daripada 100 ayat. Itu bermula dengan Al-Ankabut dan berakhir dengan Al-Hujurat. Ada juga pendapat yang mengatakan ia berakhir dengan surah Al-Fatih. Ini macam-macam lah. Ada yang kata surah Al-Masani ini dia berakhir dengan surah Ahqaf. Maka Mufassal tu dia bermula dengan Muhammad. Ada kata bermula dengan Fatah. Ada kata bermula dengan Hujurat. Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan bahawa surah Mufassal ni dia bermula dengan Qaf. Surah Mufassal iaitu surah-surah yang ringkas. Mufassal, maknanya banyak fawasil dia. Banyak fawasil. Mufassal ni kadang-kadang dengan makna yang diperincikan. Tapi di sini lebih sesuainya banyak pemisahan. Maknanya ayat dia tu pendek-pendek. Dalam surah tu dia banyak ayat pendek-pendek. Dipanggil Mufassal. Mufassal ni pula boleh bahagi kepada 3 pula. Boleh dibahagi kepada 3. Dia panggil Tiwal Mufassal, Awsat Mufassal dan Qisar Mufassal. Tak ingat dah. Dia Qisar Mufassal ni mana? Wadduha ke ustaz? Wadduha dah. Awsat tu dia bermula daripada Al-Mulk, tak silap. Dia start daripada Al-Mulk. Ada tak sini? Kisah tu surah Al-As sampai habis. Al-As sampai habis. Banyak pendapat lah tak? Banyak dia. 2 atau 3 surah dimasukkan dalam Mi'in kerana ia mempunyai kesesuaian konteksnya dengan surah Mi'in. Demikian juga berlaku dalam pembahagian surah yang lain. Maknanya apa? Maknanya kadang-kadang surah tu dia lebih daripada 100 ataupun kurang, tapi tetap juga dimasukkan sebab mengambil kira isi kandungnya dia tu masih lagi ada kaitan. Macam ni. Surah Ar-Ra'di dah ayat dia 43 aja. Begitu juga surah Ibrahim ayat dia 52. Surah Hijr 99 ayat. Maknanya surah Hijr tu bolehlah nak letak dalam kategori Mi'in. Tapi surah Ar-Ra'di ni dia 43 ayat, Ibrahim 52 ayat. Tapi oleh kerana ada kesesuaian tajuk dia, perbincangan dia, maka tetap dikira sebagai Mi'in juga. Surah Maryam 98, surah Haji 78 ayat. Kalau kira bila tak sampai Mi'in ni, dia kena panggil Masani lah. Tapi diletakkan juga. Kemudian macam surah Syu'ara, ayat dia 227 ayat. Surah Safat ada 182. Kalau kira tiwal. Kalau kira tiwal. Begitu juga surah Al-Anfal ni, kalau kira dia Masani, tetapi oleh kerana dia bersekali dengan Bara'ah, dia ada kaitan jihad qital, maka dia duduk sekali. Maka dia letakkan dalam sab'ut tiwal. Kemudian pengumpulan di zaman Sayyidina Uthman, orang panggil Jamu' Uthmani. Jadi orang-orang ulama yang bahas tentang Jamu' Al-Quran ni, dipanggil ada Jamu' Nabawi, Jamu' Bakri ataupun Jamu' Siddiqi, dan terakhir ni Jamu' Uthmani. Wa qad istansaqa Uthmanu radhiyallahu anhu iddatan nusakh min zalikal mushaf wa arsala ila al-afaq liyastafida al-muslimuna minha wa la yamilu ila tartibin akhar. Sayyidina Uthman ni telah menyalin beberapa nuskah mushaf Al-Quran dan menghantarnya ke seluruh pelosok
supaya umat Islam mendapat manfaat daripadanya dan tidak memilih tertib susunan lain. Cuma hari ini kita berpendapat bahawa mushaf Sayyidina Osman ni, hari ini maknanya kira hak rasmi lah. Hak rasmi. Maknanya Sayyidina Osman ni nak bahawa mana-mana mushaf yang disaling lepas pada ni hendaklah mengikut tertib ni. Kalau kita agak lembaga penyemak mushaf lah ni tu. Dia ada lembaga dia. Mana tak boleh lah ni nak cetak Quran sendiri. Sebab apa berlaku lagu ni? Iaitu oleh kerana apa dah? Masing-masing orang ni dia saling mushaf dia. Dah, orang itu saling, orang ni saling, orang itu bagi kedah. Kadang-kadang orang kedah ni dia panggil warraqiyun. Al-warraq. Warraq ni juru-juru tulis ni kadang-kadang dia tidak amanah. Dia masuk. Sebab itulah kadang-kadang kita macam mana kita boleh baca riwayat-riwayat yang menyebut dalam mushaf Ibnu Mas'ud tak ada muawwizatain. Tak ada. Dah. Begitu juga dia ni kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Dah. Dia ni kata dalam mushaf Ibnu Mas'ud famdu ila zikrillah. Sebab kalau kata fas'au kena berunggah, kena berlari. Jadi tak ada seorang pun sahabat berlari. Jadi kena kata famdu. Tu sebenarnya rancangan-rancangan jahat ataupun juru tulis ni dia tidak amanah dalam menulis mushaf. Jadi untuk nak melariskan mushaf dia tu dia kata ni hak Sayyidina Osman, ni hak Sayyidina Ali. Sedangkan kalau mengikut ia dibaca oleh Nabi, dah dibaca oleh Abu Bakar, lepas tu zaman orang tu orang ni zaman Umar sendiri pun Tamim, dah Tamim Ad-Dari baca di masjid Nabi tu dia baca lagu mana. Jadi takkanlah sahabat-sahabat tak tahu bacaan Nabi tu macam mana. Maka sebab itulah mushaf ni dia banyak disalin secara peribadi, dan ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab, dia salin dan memasukkan, menguraikan apa yang tidak sepatutnya. Maka Sayyidina Osman ambil tindakan, lalu dia bakar hak tu. Jadi kalau kata hak ada tu dalam keadaan molek terpelihara betul lah. Sebagai tertib mushaf, mushaf juga sebagai mushaf, macam mana Sayyidina Osman memerintahkan supaya dibakar. Jadi bila Sayyidina Osman memerintahkan supaya dibakar, maknanya sudah ada dah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab saling mushaf dengan cara yang tidak amanah. Jadi Sayyidina Osman dia salin semua ni, dia hantar sebagai satu standard. Maknanya kalau didapati satu mushaf tu sesuai bertepatan dengan hak dihantar daripada pihak kerajaan pimpinan Sayyidina Osman ni, maka tu boleh dipakai, dikekalkan. Hak mana berbeza hendaklah dibaiki ataupun dihapuskan. Hak tu hak lebih munasabah. Jadi kalau kata tak ada mushaf zaman itu tak munasabah. Sebab dalam riwayat dalam kitab dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, Tawus ni salah seorang daripada tabi'in ini, zaman dia tu dia tengok mushaf tu banyak dijual di kedai-kedai. Jadi dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia melihat banyak mushaf tu disaling, dijual di kedai-kedai, mana bagi dia ni penulisan mushaf pada waktu tu tidak terkawal. Maknanya orang saling dan dia cuba nak menyebarkan mushaf mengikut kehendak dia. Maka sebab itulah ada pengurangan, ada penambahan. Orang jual tu sendiri tidak ikhlas, maka sebab itulah Sayyidina Osman ambil tindakan supaya diselaraskan. Jadi jamak Sayyidina Osman tu dia lebih kepada menentukan mushaf rasmi yang diistilahkan sebagai mushaful imam. Maknanya hak mana nak cetak tu, hak mana nak salin mushaf, dia kena ikut standard tu. Seperti mana zaman ni lah. Kalau orang tu nak jual mushaf Quran, dia kena jual mengikut
yang diluluskan. Sekadar nak saling ataupun kita ada perintah rumah, nak pering rumah, tak ada masalah. Tak. Tapi bila nak diberi untuk kegunaan orang lain, tidak kegunaan peribadi, tak. Dia kena tak boleh, kajian kena kawal. Itu apa? Penulisan mushaf. Kemudian gaya bahasa surah. Jadi oleh kerana bab ni dia berkait dengan nazam Al-Quran, susunan Al-Quran, maka Syahulullah balik semula kepada cerita. Cuma dia sebelum pada ni dia sebut sejarah lah. Sejarah. Sejarah pengumpulan Al-Quran. Jadi balik semula kepada gaya bahasa surah, tertib surah. Walamma kanat baina uslubi suwari wa uslubi faramin al-muluk munasabatun tammah ru'ya fil bidayah wal nihayah tariqal makatib. Oleh kerana terdapat kesesuaian, persamaan antara gaya surah dengan himpunan surat diraja, maka dia ambil kira cara pembukaan dan penutupan. Maknanya Al-Quran ni dianggap sebagai satu surat dari Allah Ta'ala untuk hamba-hamba dia. Jadi cara surat ni dia ada muqaddimah, pembukaan, dan dia ada penutup, khatimah. Maka Quran pun kira-kiranya ada muqaddimah, ada pembukaan, dan ada penutup. Cuma dia tak tulis lah pembukaan, penutup. Tak. Macam karangnya lah, karangnya. Mana ada tulis pembukaan, isi nombor 1, isi nombor 2, tidak. Dia mari dalam bentuk perenggan. Cuma penutup tu dia marilah kesimpulannya dah. Itu kita boleh cek penutup dia. Jadi gaya bahasa surah ni dia ada juga penutupan seperti mana pembukaan. Nombor 479. Ni mengapa dikatakan tertib susunan Al-Quran tu menyerupai tertib surat-surat diraja. Dalam menyampaikan mesejnya kepada manusia, Al-Quran mengambil kira akan sesuatu yang biasa kepada manusia, bukan sesuatu yang jauh daripada mereka. Seperti mana yang telah diperincikan dalam perbahasan ilmu tazkir bi'ala illah. Mana Al-Quran ni bila dia sebut nikmat-nikmat kepada manusia dalam syurga tu gapo, maka Al-Quran menyebut hak mana orang Arab biasa dengar, biasa tengok, biasa rasa dah. Sungai ada, madu ada, delima, anggur, kurma. Hak nikmat-nikmat yang biasa mereka kenali. Maka begitu juga cara surah-surah ni dia mari seperti mana cara surat biasa, surat manusia. Supaya orang Arab yang mendengar Al-Quran tu dia tidak rasa pelik Al-Quran ni. Ni gaya mana ni? Tak ikut standard. Sebenarnya cara Al-Quran itu menyerupai cara mereka. Jadi bila orang Arab baca Al-Quran tu, dia dengar Al-Quran tu tidaklah terasa janggal. Sebagaimana sebahagiannya dimulakan dengan pujian kepada Allah. Dan sebahagian yang lain terus menyatakan maksud surat. Maknanya kalau surat-surat ni dia akan bermula dengan puji kepada Allah. Begitu juga kita tengok dalam Quran ni dia ada bermula dengan pujian kepada Allah. Kadang-kadang direct, pakar tak ada muqaddimah, straight selalu. Sebahagiannya pula menyatakan nama pengirim dan nama penerima. Sebahagiannya tanpa tajuk, dan ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada surah-surah. Maka demikianlah Allah memulakan sebahagian surah dengan pujian dan tasbih, dan sebahagiannya dinyatakan tujuan penurunan, seperti mana firman Allah Ta'ala, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Hal ini tujuan surah, dinyatakan tujuan penurunan, yakni untuk hidayah.
suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Surah, maknanya surah An-Nur ini kami turunkan, kami fardukan, dan kami turunkan padanya itu ayat-ayat keterangan, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan. Maknanya dua surah ni Allah SWT menyatakan maksud turun dia tu. Nota 481. Surah yang dimulakan dengan pujian ialah surah Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Sabah dan Fatir. Cari tak? Jadi ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Hikmah adanya surah panjang dan pendek, yang pertama sebagai peringatan bahawa panjang bukanlah syarat kepada mukjizat kepada Al-Quran, bagi Al-Quran. Mana bagi Al-Quran itu, panjang itu tak semestinya syarat untuk jadi mukjizat. Macam kita tulis surat karangan lah, dah. Panjang kalau tak ada isi, tak ada makna juga. Jadi ada panjang, ada pendek. Jadi syarat sebagai mukjizat tidak semestinya panjang. Sebagai contoh surah Al-Kautsar, walaupun hanya 3 ayat, tetapi susunan dan kandungannya padat. Maknanya tak ada siapa pun yang dapat menandingi tulis satu surat dengan 3 ayat padat, seperti mana surah Al-Kautsar, 3 ayat saja. Secara fitrahnya manusia lebih mudah menerima sesuatu secara beransur-ansur. Dalam mempelajari Al-Quran lebih mudah memulakan dengan apa yang ringkas berbanding dengan yang panjang. Bermula dengan surah yang pendek, kemudian diikuti dengan surah yang lebih panjang. Ini boleh dilihat kepada kaedah penghafalan Al-Quran bagi kanak-kanak. Biasanya bermula dari belakang, dari juz 30, kemudian juz 29 dan seterusnya. Mana stay ngapa dari belakang. Dia kalau ada surah macam surah panjang pendek ni, mana kita boleh nyawa dah ada. Macam apa? Ibarat kita bermusafir lah. Dah. Orang baca Quran ni ke, bila masuk surah gapo tabah, dah. Dia jadi cepat nak berhabis. Sebab pendek-pendek, surah sikit-sikit. Sesuai lah kalau kiranya letih dah, penat dah. Jadi penat tu molek surah yang reka-reka. Tapi masa gas mula-mula banyak ni, dah hari pertama Ramadan tu surah Baqarah. Dah Baqarah. Sebab hari itulah orang sibuk baca surah Baqarah. Kalau kata surah Baqarah ni surah terakhir sekali, orang nak perhabis tu penat. Sebab itulah Allah Ta'ala panjang surah Baqarah tu. Sebab bila mula-mula buka mushaf tu, kita semangat. Kemudian nota 481. Surah yang dimulakan dengan pujian adalah surah Fatihah, Al-An'am, Kahfi, Sabah dan Fatir. Jadi bahagi pak ni dia, kalau kita tengok tu dia macam sedang molek. Sedang molek. Pak bahagia Al-Quran. Pak bahagia Al-Quran yang bermula dengan Alhamdulillah. Cumanya surah Fatir tu dia lepas daripada Sabah. Dia pelengkap kepada Sabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, mentadbir dan memelihara alam. Kemudian Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Mana bahagia yang pertama tu orang panggil tauhid tadbir. Tauhid tadbir. Sebab itulah tauhid tadbir ni mana Allah Ta'ala sendiri mentadbir dengan perundangan dia. Sebab itulah bahagia pertama Alhamdulillah ni daripada surah Al-Fatihah sapalah habis Al-Ma'idah, dia banyak hukum-hukum. Jadi tadbir itu dalam tadbir hukum, tasyri' ataupun hakimiyah.
Kemudian alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur tu dia lebih banyak pada tauhid khaliqiyah. Allah SWT sebagai pencipta. Kemudian Al-Kahfi itu alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Mana hal ini tauhid memberi hidayah. Kemudian surah Sabah tu dah. Hal tu banyak nafi syafaat qahriyah. Mana tauhid nafi syafaat. Jadi surah-surah dalam bahagian ini menyerupai cara raja-raja menulis dalam surat perjanjian. Seperti ini adalah syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh si fulan-si-fulan. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh sufulan. Maknanya bila Allah Ta'ala kata suratun anzalnaha, hal ini tak ada beza. Maknanya kamu tak perlu rasa pelik. Hal ini memang cara Al-Quran ni tidak ada beza dengan cara kamu buat surat perjanjian. Semasa perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW telah menulis, ini adalah apa yang telah diputuskan oleh Muhammad. Min Muhammadin Rasulullah SAW ila Hiraqla azim. Hadza ma qada alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang telah diputuskan oleh Muhammad. Itu cara pembuka mana sebagai perjanjian, mana surat perjanjian. Allah memulakan surat dengan menyebut nama pengirim dan nama penerima. Dialah Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah. Kalau kita tak tulis nama kita tu, alamat kita. Kemudian alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Maknanya min ladun hakimin khabir. Mari dari Allah Ta'ala. Jadi surah-surah dalam bahagian ini menyerupai apa yang ditulis. Hukum ini datang dari yang mulia, atau mereka menulis ini adalah pemberitahuan dari yang mulia khalifah kepada penduduk negeri sekian bahawa Rasulullah SAW telah menulis. Sekian tu kena koma. Kemudian bahawa Rasulullah SAW telah menulis daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hercules pembesar Rom. Itu mukaddimah tu, mukaddimah. Ada juga penutup tu dengan menyatakan dari Allah. Macam surah Ibrahim ni. Surah Ibrahim tu ayat 54 tu dah. Allah Taala tutup hadza balaghun linnas. Ini adalah penyampaian. Maknanya panjang-panjang surah ni, segala ayat-ayat yang dibacakan dalam surah ni, hadza balaghun linnas. Ini adalah penyampaian untuk manusia. Waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Untuk memberi peringatan dan memberitahu bahawa dia Allah adalah Tuhan yang esa. Makna menyatakan surat ini daripada Allah. Setengah surah dimulakan dengan gaya ringkas tanpa tajuk. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mana mari gitu. Idza ja'akal munafiqun. Baca idza ja'a nasrullah lah. Seperti qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya yang telah zihar kepada dia tu, sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya, sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Berketiga, ya ayuhan nabiyyu. Mana gaya bersahaja, ringkas. Terus kepada maksud. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nota 482 tu tak baca tadi 482 muka surat 264. Surah-surah musabbihat. Isra, Al-Hadid, Al-Hashr, As-Saff, Al-Jumu'ah, Taghabun dan Al-A'la. Biasanya surah musabbihat ni dia ada cerita setuh juga kaitan dengan ahli kitab. Dia ada. Detailnya dalam surah Isra tu lah. Kalau surah Isra tu perihal Bani Israel yang telah melakukan kerosakan. Al-Hadid tu cerita Bani Israel ni, ahli kitab ni dia terlampau leka dengan dunia sampai ke hati. Al-Hashri, ahli kitab Yahudi diusir. As-Saff tu maknanya ahli kitab yang menyeleweng daripada agama Nabi mereka. Al-Jumu'ah, ahli kitab yang tidak mensia-siakan perintah Allah. Walaupun mereka baca kitab, tapi mereka tidak mematuhi kitab. At-Taghabun. Taghabun tu bab apa? Ahli kitab. Kemudian Al-A'la, Sufi Ibrahim wa Musa. Maknanya apa yang terkandung dalam Al-Quran tidak ada bezanya dengan apa yang terkandung dalam suhuf Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Kemudian tajuk berikut ni gaya qasidah, gaya qasidah. Wallahu a'lam.